Dia bagi tahu juga sejak Rena hilang 30 tahun yang lalu, dia tak pernah tahu ataupun dia tak pernah dengar khabar berita daripada Rena lagi. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Adalah dalam 2-3 orang yang request untuk aku ceritakan kes pada kali ni, yang mana seorang perempuan ni telah dijumpai dalam tun drum besi selepas dia hilang selama 30 tahun. Selama 30 tahun dia hilang tu, mak dia still ternanti-nanti kepulangan anak dia. Selama 30 tahun tu juga tak ada siapa yang tahu ke mana dia ni menghilang. Setelah 30 tahun kemudian, barulah polis telah menjumpai mayat dia di dalam sebuah tun drum besi. So macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Nama penuh gadis tadi adalah Rena Angelica Morockin dan dia telah dilahirkan pada tahun 1941 di El Salvador. Dia dengan mak dia ni sebenarnya dah lama dah nak berhijrah ke Amerika. Sebabnya diorang nak cari kerja yang lebih baik daripada yang sekarang. Pada tahun 1966, Rena telah pun berhijrah ke Amerika. Itu pun sebab dia nak bangkit daripada kesedihan dia bila dia tahu suami dia ni telah curang dengan dia. Bila dia dah sampai dekat sana, dia telah masuk dua jenis kelas, iaitu kelas berbahasa Inggeris dan juga kelas fashion. Pada masa ni juga, Rena telah berkawan dengan seorang perempuan yang bernama Katie. Lepas tu diorang berdua ni pun jadilah kawan baik. Tak lama lepas tu, Rena ni telah mendapat offer untuk kerja dekat sebuah kilang yang bernama Melrose Plastic. So kilang ni sebenarnya dia memproses bunga dan juga pokok plastik. Bila Rena dapat gaji, dia akan kirimkan duit tadi tu kat mak dia dekat El Salvador. Kalau dulu ni, surat ni adalah satu communication yang sangat-sangat penting. Nak pula kalau tinggal berlainan negara. Tak macam sekarang kalau kita nak contact seseorang tu yang ada kat luar negara just by video call, by WhatsApp. So benda tu lagi easier daripada sebelum-sebelum ni. Selain hantar duit, Rena ni juga akan kirimkan surat dekat mak dia. Dan dekat dalam surat tu dia akan ceritalah apa yang dia buat dekat Amerika. Kemudian Rena ni telah bercinta dengan seorang lelaki yang bernama Howard B. Elkins. Lelaki tu pula bukan bujang tapi suami orang. Elkins ni sebenarnya pemilik kilang Melrose Plastic tadi yang mana tempat Rena bekerja. Bila dah bercinta ni, macam-macam janjilah yang akan ditabur. Bulan dan bintang semuanya milik diorang. Dan lelaki tadi tu berjanjilah dengan Rena yang dia akan berkahwin dengan Rena. Dia juga akan tinggalkan anak dan juga isteri dia semata-mata untuk bersama-sama dengan Rena. So Rena ni bila dia dengar janji tu, dia pun percayalah dengan kata-kata Elkins. Tapi hubungan diorang ni macam hubungan sulit macam tu. Tak ada sesiapa yang tahu tentang hubungan diorang, termasuklah BFF Rena sendiri iaitu Katie. Rena memang sembunyikan hubungan dia dengan boyfriend dia daripada pengetahuan semua orang. Hasil daripada hubungan sulit ni, Rena telah mengandung. Bila kandungan dia dah cecah 9 bulan, boyfriend dia Elkins ni still lagi tak kahwin dengan dia. Rupa-rupanya Elkins tu tipu Rena aje. So Rena ni pun mula rasa stres dan dia tak puas hati sebab Elkins ni dah tipu dia. Elkins tu kata nak kahwin dengan dia tapi tak kahwin-kahwin pun. Jadi Rena ni nekat untuk call isteri Elkins dan cerita semuanya kepada isteri Elkins. Lepas tu Elkins ni tahu yang Rena ni dah call isteri dia, lagilah dia ni bertambah-tambah marah. Elkins ni kalau boleh dia tak nak family dia tahu hubungan sulit dia dengan Rena. Sebabnya dia cuma nak main-main je dengan Rena tu. Time tengah marah tu, Elkins ni dia call Rena dan dia ugut Rena. Dia kata dia nak bunuh Rena. So Rena ni pun rasa takut lah dan dia telah pun menceritakan semuanya dekat Katie. Satu hari, Katie dengan Rena ni dah plan untuk berjumpa. Bila dah tiba hari tu, Katie pun pergilah dekat apartmen Rena. Tapi Rena tu tak ada dekat apartmen tu dan rumah dia kosong. Manakala mak Rena dekat El Salvador tu pula tak tahu yang Rena ni dah hilang. Dia mula risau bila Rena ni dah tak hantar surat lagi dekat dia macam sebelum-sebelum ni. Setelah 30 tahun kemudian, pada tahun 1999, seorang lelaki yang bernama Hamid telah membeli sebuah rumah dekat Jericho iaitu di New York. Biasalah kalau kita ni beli rumah baru, mestilah kita akan cek persekitaran rumah tu kan. Masa tengah cek rumah dia tu, Hamid ni terjumpa satu tong drum yang berwarna hijau seberat 156 kg. So Hamid ni pun beritahulah dekat owner asal rumah tadi tentang
tone drum yang dia jumpa tu. Sebenarnya rumah tu, Hamid ni beli rumah daripada seorang lelaki yang bernama Ronald. Ronald ni pun beritahu yang dia memang tahu tentang kewujudan tone drum tu dekat rumah tu, tapi dia tak pernah buka pun. Sebabnya dekat tong tadi tu, dia ada satu label yang mana label tu tanda amaran bahan kimia. Jadi bila dia dah nampak label tu, buat apa dia nak buka lagi kan? Bahan kimia juga kan, lagi benda tu takut berbahaya. So dia macam ignore je tone drum tu. Pada 2 September pada tahun 1999, Ronald ni telah buka tone drum tadi. Dan bila dia buka tone drum tu, dia jumpa sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Dekat dalam tong tadi tu, ada plastik yang berisi mayat manusia. Kemudian Ronald ni pun dia call lah polis dan beritahu apa yang dia terjumpa dekat dalam tone drum tadi. Lepas pihak polis ni dapat panggilan kecemasan, diorang pun bergegaslah ke tempat kejadian. Hasil daripada siasatan polis, mayat tadi adalah mayat seorang perempuan yang telah pun diawet. Punca kematian pula adalah disebabkan dipukul oleh benda yang tumpul di bahagian kepala. Dan apa yang paling menyedihkan, dalam perut mayat perempuan tadi ada fetus yang bersaiz 17 inci. Kemudian pihak polis jumpa lagi bahan bukti yang lain macam daun plastik, buku nota kecil yang ada alamat dan juga nombor telefon kenalan mangsa. Seorang detektif yang bernama Brian Parpen telah mengambil kes ni dan dia telah menjalankan siasatan yang selanjutnya. So berdasarkan senarai nama tadi, detektif ni cuba untuk jejak individu tadi. Buku yang dah hampir reput tadi tu, diorang baca dengan menggunakan cahaya infrared. Dekat dalam buku tu juga ada nombor identiti pendatang asing yang bernama Rena, berusia 28 tahun. Selepas beberapa siasatan dijalankan, diorang telah berjaya menemui kawan baik Rena iaitu Katie. So Katie tu pun beritahulah yang itu memang kawan baik dia, Rena. Dia pun ceritalah dekat polis apa yang dia tahu tentang Rena. Dia bagi tahu juga sejak Rena hilang 30 tahun yang lalu, dia tak pernah tahu ataupun dia tak pernah dengar khabar berita daripada Rena lagi. Hasil siasatan yang lain pula, tone drum tadi berasal daripada sebuah kilang plastik iaitu Melrose Plastik. Pemilik asal rumah Ronald dan juga Hamid duduk tu sebenarnya adalah milik Elkins. So Elkins ni adalah pemilik rumah yang pertama. Kemudian dia jual kepada Ronald and then Ronald ni jual kepada Hamid. Jadi bila polis ni dah dapat clue, diorang siasat dengan lebih dalam lagi. Korek punya korek, and then polis ni pun tahulah yang dulu ni Elkins pernah ada hubungan sulit dengan Rena. Pada masa polis ni jumpa Elkins, masa tu Elkins ni dah pun tua, umur dia masa tu dah 75 tahun. Polis dapat jejak dekat mana Elkins ni berada iaitu dekat Florida. Masa soal siasat, Elkins ni mengaku yang dia pernah bercinta dengan dia punya salah seorang staff masa dia masih muda dulu. Tapi dia tak berapa ingat details jelas tentang perempuan tadi. Bila polis minta Elkins ni untuk buat test DNA, tapi Elkins ni tolak, dia tak nak buat. Dia macam tak nak bagi kerjasama dengan polis bila polis minta untuk buat test DNA. Polis tu kata tak apa, nanti diorang akan cuba dapatkan waran daripada mahkamah. So Elkins ni tak boleh lari dan terpaksa menjalani ujian DNA. DNA tu sebenarnya polis ni dia nak matchkan dengan bayi yang ada dekat dalam perut Rena. Esoknya pada 10 September pada tahun 1999, Elkins ni telah bunuh diri dia secara tiba-tiba di dalam kereta dengan cara menembak diri dia dengan menggunakan senapan. Kemudian ujian DNA tadi telah dibuat ke atas mayat Elkins dan polis mendapati bahawa Elkins ni adalah ayah kepada bayi yang ada dalam perut Rena. So macam mana Rena ni boleh dibunuh oleh Elkins? Mengikut teori, Rena ni sebenarnya dibunuh di kilang. Elkins ni umpan Rena untuk datang ke kilang. Lepas dia bunuh Rena, mayat Rena tadi tu dia bawa balik ke rumah dia. Mayat Rena kemudian telah dimasukkan ke dalam tone drum. Dan tone drum tadi telah diisi dengan bahan-bahan plastik sebab Elkins nak tone drum tu berat. Kemungkinan besar tone drum tadi tu sebenarnya akan dibuang ke dasar laut. Tapi bila Elkins nak angkat tone drum tadi, tak boleh sebab tone drum tu terlalu berat. So dia pun tak jadilah nak buang tone drum tu dan dia biarkan tone drum tadi tu berada dekat rumah dia selama 30 tahun. Mayat Rena kemudian telah dihantar semula ke negara asal dia untuk dikebumikan. Pihak polis telah menjumpai mak Rena sendiri dan pada masa tu umur mak Rena dah 95 tahun. Mak Rena ni dia pernah cakap dia selalu termimpi kan yang Rena ni telah terperangkap dalam satu ruang yang sangat-sangat gelap. So semua persoalan tadi telah pun terjawab setelah 30 tahun kemudian. Selepas sebulan mayat Rena ni telah dikebumikan, mak Rena ni pula meninggal dunia. Dan mayat mak Rena ni telah dikuburkan bersebelahan dengan kubur Rena. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita pada kali ni? Bagi aku cerita dia agak sedih sikit sebab mana seorang ibu ni dia tunggu anak dia selama 30 tahun. Tapi tak tahu ke mana menghilang, tahu-tahu je senyap macam tu. Lepas tu bila dia dah jumpa mayat anak dia, dia dah tahu kata anak dia mati and then sebulan kemudian dia pun meninggal. So aku rasa macam agak menyedihkan sebab penantian seorang ibu tu terlalu lama, 30 tahun dia tunggu anak dia. At the end memang pengakhiran dia
sangat-sangat tragis. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang enjoy dengan video aku pada kali ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.